Salam sejahtera kepada Dr. Rojita. Saya Chan Xialing akan membentangkan aktiviti individu iaitu praktikal penyelesaian masalah bagi kos HHHC 9501 Pemikiran Kritikal Penyelesaian Masalah dan Pendekatan Saintifik. Berdasarkan aktiviti individu tersebut, kami perlu menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah dan mencari punca masalah. Kaedah yang saya menggunakan untuk mencari punca masalah adalah kaedah 5Y, iaitu menganjurkan 5 soalan untuk mencari punca masalah yang dihadapi. Oleh itu, saya telah menganjurkan soalan pertama, mengapakah keputusan saya dalam peperiksaan tidak mencapai seperti mana yang saya mengharapkan, iaitu kemungkinan subjek tertentu saya tidak dapat mencapai grade yang baik dalam peperiksaan. Dari analisis soalan pertama, saya mendapati soalan peperiksaan amat susah bagi saya. Dari analisis tersebut akan wujudkan soalan kedua, mengapakah soalan peperiksaan susah sedangkan soalan peperiksaan adalah dihasilkan berdasarkan sukatan belajaran sepanjang semester. Jadi dari analisis soalan kedua, saya tidak menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Soalan ketiga yang dianjurkan ialah mengapakah saya tidak dapat menjawab dengan baik dalam peperiksaan. Analisis daripada soalan ketiga, khusus itu amat susah bagi saya. Jadi saya akan menganjurkan soalan keempat, mengapakah khusus itu susah. Dari analisis soalan keempat, saya tidak memahami pembelajaran khusus secara lebih terperinci dan mendalam. Jadi akhirnya kepada soalan 5, mengapakah saya tidak dapat memahami pelajaran khusus. Analisis tersebut adalah saya tidak membuat ulang kaji dengan baik. Jadi punca masalah saya adalah saya tidak membuat ulang kaji dengan baik untuk penyediaan sebelum peperiksaan. Oleh itu, keputusan peperiksaan tidak mencapai seperti mana yang saya mengharapkan. Jadi, saya akan menggunakan strategi untuk menyelesaikan masalah saya ini. Saya telah menggunakan kaedah T untuk menyelesaikan punca masalah saya. Kaedah T adalah cara iaitu menggunakan 4 kota. Kota di bahagian atas kiri adalah keadaan semasa iaitu masalah yang kita menghadapi, dan keadaan ideal iaitu apa yang perlu dicapai oleh kami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang bawah kiri ialah faktor berdorong, iaitu apakah faktor yang akan mendorongkan kita mencapai keadaan ideal yang kita ingini. Dan di atas kanan adalah strategi, iaitu kami akan memilih daripada faktor peluang antara strategi yang baik untuk menyelesaikan masalah yang ini kita mencapai. Dan bawah kanan adalah faktor penghalang, iaitu faktor-faktor atau sebab-sebab yang akan menyebabkan kita tidak mencapai keadaan ideal tersebut. Sekarang saya akan bincangkan tentang keadaan semasa, iaitu 50% tidak membuat ulang kaji dengan baik. Manakala keadaan ideal adalah saya ingin mencapai 90% membuat ulang kaji dengan baik. Seterusnya, faktor berdorong untuk mencapai keadaan ideal tersebut adalah saya akan menjalankan pembelajaran perkumpulan, iaitu saya akan mengajar kawan-kawan dari kursus yang sama untuk membuat pembelajaran bersama, iaitu kami dapat memberi tunjuk ajar antara satu sama lain jika kita tidak memahami atau ada kawan yang lebih menguasai kursus tersebut, mereka boleh memberi tunjuk ajar kepada saya. Jadi kami boleh saling tolong-menolong membaiki kelemahan kami dalam kursus tersebut.
Yang kedua adalah menanyakan tunjuk ajar daripada ambil inisiatif untuk menanyakan kepada pensyarah jika menghadapi ketidakfahaman dalam kursus tersebut, dan pensyarah akan memberi penjelasan yang lebih terperinci, yang lebih baik untuk membolehkan saya memahami kursus tersebut. Yang ketiga adalah belajar mengikut jadual masa, iaitu memperuntukkan masa ulang kaji atau pembelajaran yang lebih panjang bagi kursus tertentu yang tidak menguasai dengan baik, dan masa yang lebih pendek untuk kursus yang sudah dapat menguasai. Jadi jadual masa adalah diatur berdasarkan perkuasaan saya dalam kursus tersebut. Yang keempat adalah mendisiplinkan diri, membuat ulang kaji dengan bersungguh-sungguh. Yang ini adalah sikap belajar sendiri untuk mengambil inisiatif membuat ulang kaji dengan fokus dan serius. Jadi faktor penghalang iaitu sebab yang mengakibatkan keadaan idea tidak mencapai ialah sebagai seorang pelajar dan remaja, saya mungkin mudah tertarik untuk melayari sosial media seperti Facebook, WeChat ataupun menonton drama dan melayari di internet. Yang kedua ialah mungkin sikap malas atau tidak berdisiplin, iaitu saya mudah akan tiada kemahuan untuk belajar apabila berasa letih ataupun mengulang kaji dalam masa yang terlalu panjang. Mungkin akan kurang berfokus dalam membuat ulang kaji. Yang ketiga ialah melibatkan diri dalam aktiviti persatuan atau kelab yang banyak, iaitu saya kemungkinan memperuntukkan masa yang terlalu banyak dalam melibatkan diri aktiviti persatuan, telah mengabaikan pembelajaran. Yang keempat adalah membajakan masa dalam hiburan dan aktiviti yang tidak berfaedah, seperti saya akan keluar dengan kawan-kawan pergi ke shopping mall ataupun bermain bowling. Akibatkan saya mengkurangkan masa dalam membuat ulang kaji. Yang akhir, saya telah memilih satu strategi yang paling berkesan untuk menyelesaikan punca masalah saya, iaitu mendisiplinkan diri. Saya rasa sikap mendisiplinkan diri adalah amat penting, iaitu saya sebagai pelajar, jika ingin mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan, membuat ulang kaji dengan baik, saya belum mendisiplinkan diri dalam membuat ulang kaji dengan baik. Saya perlu belajar mengikut tetapan masa, iaitu belajar mengikutkan jadual masa yang ditetapkan, iaitu membutuhkan masa yang lebih banyak dalam subjek yang lebih susah yang saya tidak menguasai dengan baik. Yang kedua ialah mengambil inisiatif membuat latihan tutorial yang banyak selain yang diberikan oleh pensyarah untuk melatihkan diri menjawab soalan tersebut, dan saya juga boleh lebih memahami semasa menjawab soalan tersebut. Tambahan pula, saya juga perlu mengambil inisiatif membaca sumber bahan bacaan tambahan dengan mencari di internet ataupun di perpustakaan selain bahan bacaan di textbook dan nota-nota yang diberi oleh pensyarah. Yang keempat ialah menayan rakan jika tidak memahami. Kemungkinan ada rakan yang lebih menguasai kursus tersebut, saya boleh nanyakan mereka untuk memberi bantuan saya untuk memahami kursus tersebut. Mereka mungkin boleh memberi penjelasan kepada saya jika saya menghadapi
ketidakfahaman dalam kursus tersebut. Jadi hasil daripada penyelesaian masalah saya dengan menggunakan kaedah D yang telah dapat mencari strategi penyelesaian masalah terbaik. Saya dapat membuat ulang kaji dengan baik untuk mempelajari subjek. Saya dapat membuat ulang kaji dengan lebih efektif, iaitu memahami kandungan subjek atau kursus lebih mendalam. Dan faham pula saya dapat mengingati fakta dan informasi penting mengenai subjek yang dipelajari semasa membuat ulang kaji. Berbanding dahulu yang saya disebabkan tidak membuat ulang kaji dengan baik, saya tidak dapat mengingati secara lebih mendalam mengenai fakta-fakta penting mengenai subjek. Malahan saya juga dapat menjelaskan kepada rakan-rakan lain yang tidak memahami semasa menghadapi masalah dalam membuat soalan latihan, sebab mengambil inisiatif untuk membuat soalan latihan yang tambahan selain diberi oleh pensyarah dan membaca sumber bahan bacaan yang tambahan selain nota-nota yang diberi oleh pensyarah dan buku teks. Dan juga menanya pensyarah jika saya tidak memahami kandungan subjek tersebut. Oleh itu, melalui strategi penyelesaian masalah tersebut, saya dapat membuat persediaan yang lebih baik, iaitu membuat ulang kaji dengan lebih efektif berbanding pada dahulu, iaitu hanya 50% membuat ulang kaji dengan baik, dan juga mampu menghadapi peperiksaan dengan lebih berkeyakinan. Sekian, terima kasih. Ini daripada saya perbincangan mengenai etika penyelesaian masalah. Salam sejahtera kepada Dr. Rojita. Saya Chan Xialing akan membentangkan aktiviti individu, iaitu praktikal penyelesaian masalah bagi kos HHHC 9501, pemikiran kritikal penyelesaian masalah dan pendekatan saintifik. Berdasarkan aktiviti individu tersebut, kami perlu menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah dan mencari punca masalah. Kaedah yang saya menggunakan untuk mencari punca masalah adalah kaedah 5Y, iaitu menganjurkan 5 soalan untuk mencari punca masalah yang dihadapi. Oleh itu, saya telah menganjurkan soalan pertama, mengapakah keputusan saya dalam peperiksaan tidak mencapai seperti mana yang saya mengharapkan, iaitu kemungkinan subjek tertentu saya tidak dapat mencapai grade yang baik dalam peperiksaan. Dari analisis soalan pertama, saya mendapati soalan peperiksaan amat susah bagi saya. Dari analisis tersebut akan wujudkan soalan kedua, mengapakah soalan peperiksaan susah sedangkan soalan peperiksaan adalah dihasilkan berdasarkan sukatan belajaran sepanjang semester. Jadi dari analisis soalan kedua, saya tidak menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Soalan ketiga yang dianjurkan ialah mengapakah saya tidak dapat menjawab dengan baik dalam peperiksaan. Analisis daripada soalan ketiga, kursus itu amat susah bagi saya. Jadi saya akan menganjurkan soalan keempat, mengapakah kursus itu susah. Dan analisis soalan keempat, saya tidak memahami pembelajaran kursus secara lebih terperinci dan mendalam. Jadi akhirnya kepada soalan 5, mengapakah saya tidak dapat memahami pelajaran kursus. Analisis tersebut adalah saya tidak membuat ulang kaji dengan baik. Jadi punca masalah saya adalah saya tidak membuat ulang kaji dengan baik untuk penyediaan sebelum peperiksaan. Oleh itu, keputusan peperiksaan tidak mencapai seperti mana yang saya mengharapkan. Jadi, saya akan menggunakan strategi untuk menyelesaikan masalah saya ini.
saya telah menggunakan kaedah T untuk menyelesaikan punca masalah saya. Kaedah T adalah cara iaitu menggunakan 4 kota. Kota di bahagian atas kiri adalah keadaan semasa iaitu masalah yang kita menghadapi, dan keadaan ideal iaitu apa yang perlu dicapai oleh kami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang bawah kiri ialah faktor berdorong, iaitu apakah faktor yang akan mendorongkan kita mencapai keadaan ideal yang kita ingini. Dan di atas kanan adalah strategi, iaitu kami akan memilih daripada faktor berdorong antara strategi yang baik untuk menyelesaikan masalah yang ini kita mencapai. Dan bawah kanan adalah faktor penghalang, iaitu faktor-faktor atau sebab-sebab yang akan menyebabkan kita tidak mencapai keadaan ideal tersebut. Sekarang saya akan bincangkan tentang keadaan semasa, iaitu 50% tidak membuat ulang kaji dengan baik. Manakala keadaan ideal adalah saya ingin mencapai 90% membuat ulang kaji dengan baik. Seterusnya, faktor berdorong untuk mencapai keadaan ideal tersebut adalah saya akan menjalankan pembelajaran perkumpulan, iaitu saya akan mengajar kawan-kawan dari kursus yang sama untuk membuat pembelajaran bersama, iaitu kami dapat memberi tunjuk ajar antara satu sama lain jika kita tidak memahami atau ada kawan yang lebih menguasai kursus tersebut, mereka boleh memberi tunjuk ajar kepada saya. Jadi kami boleh saling tolong-menolong membaiki kelemahan kami dalam kursus tersebut. Selain itu, kebaikan menjalankan pembelajaran perkumpulan ialah kita tidak akan mudah berasa bosan jika belajar secara perkumpulan. Kalau kita menjalankan pembelajaran atau ulang kaji secara bersendiri, kita mungkin mudah menjadi bosan apabila mengulang-ulang membaca kursus tersebut tetapi masih tidak memahami. Tetapi pembelajaran perkumpulan kita dapat menanyakan soalan kepada rakan jika kita menghadapi masalah atau tidak dapat memahami walaupun sudah membaca buku tersebut. Yang kedua adalah menanyakan tunjuk ajar daripada pencara. Saya akan boleh mengambil inisiatif untuk menanyakan kepada pencara jika menghadapi ketidakfahaman dalam kursus tersebut, dan pencara akan memberi penjelasan yang lebih terperinci yang lebih baik untuk membolehkan saya memahami kursus tersebut. Yang ketiga adalah belajar mengikut jadual masa, iaitu memperuntukkan masa ulang kaji atau pembelajaran yang lebih panjang bagi kursus tertentu yang tidak menguasai dengan baik, dan masa yang lebih pendek untuk kursus yang sudah dapat menguasai. Jadi jadual masa adalah diatur berdasarkan perkuasaan saya dalam kursus tersebut. Yang keempat adalah mendisiplinkan diri, membuat ulang kaji dengan bersungguh-sungguh. Yang ini adalah sikap belajar sendiri untuk mengambil inisiatif membuat ulang kaji dengan fokus dan serius. Jadi faktor penghalang iaitu sebab yang mengakibatkan keadaan ideal tidak mencapai ialah sebagai seorang pelajar dan remaja, saya mungkin mudah tertarik untuk melayari sosial media seperti Facebook, WeChat ataupun menonton drama dan melayari di internet. Yang kedua ialah mungkin sikap malas atau tidak berdisiplin, iaitu saya mudah akan tiada kemahuan untuk belajar
apabila berasa letih ataupun mengulang kaji dalam masa yang terlalu panjang, mungkin akan kurang berfokus dalam membuat ulang kaji. Yang ketiga ialah melibatkan diri dalam aktiviti persatuan atau kelab yang banyak, iaitu saya kemungkinan memperuntukkan masa yang terlalu banyak dalam melibatkan diri aktiviti persatuan telah mengabaikan pembelajaran. Yang keempat adalah membajakan masa dalam hiburan dan aktiviti yang tidak berfaedah, seperti saya akan keluar dengan kawan-kawan pergi ke shopping mall ataupun bermain bowling di shopping mall, yang aktiviti hiburan yang tidak baik itu membantu kepada pembelajaran saya, telah mengakibatkan saya mengkurangkan masa dalam membuat ulang kaji. Yang akhir, saya telah memilih satu strategi yang paling berkesan untuk menyelesaikan punca masalah saya, iaitu mendisiplinkan diri. Saya rasa sikap mendisiplinkan diri adalah amat penting, iaitu saya sebagai pelajar, jika ingin mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan, membuat ulang kaji dengan baik, saya perlu mendisiplinkan diri dalam membuat ulang kaji dengan baik. Saya perlu belajar mengikut tetapan masa, iaitu belajar mengikutkan jadual masa yang ditetapkan, iaitu membutuhkan masa yang lebih banyak dalam subjek yang lebih susah yang saya tidak menguasai dengan baik. Yang kedua ialah mengambil inisiatif membuat latihan tutorial yang banyak selain yang diberikan oleh pensyarah untuk melatihkan diri menjawab soalan tersebut, dan saya juga boleh lebih memahami semasa menjawab soalan tersebut. Tambahan pula, saya juga perlu mengambil inisiatif membaca sumber bahan bacaan tambahan dengan mencari di internet ataupun di perpustakaan selain bahan bacaan di textbook dan nota-nota yang diberi oleh pensyarah. Yang keempat ialah menayan rakan jika tidak memahami. Kemungkinan ada rakan yang lebih menguasai kursus tersebut, saya boleh menanyakan mereka untuk memberi bantuan saya untuk memahami kursus tersebut. Mereka mungkin boleh memberi penjelasan kepada saya jika saya menghadapi ketidakfahaman dalam kursus tersebut. Jadi hasil daripada penyelesaian masalah saya dengan menggunakan kaedah T yang telah dapat mencari strategi penyelesaian masalah terbaik, saya dapat membuat ulang kaji dengan baik untuk mempelajari subjek. Saya dapat membuat ulang kaji dengan lebih efektif, iaitu memahami kandungan subjek atau kursus lebih mendalam. Tambahan pula, saya dapat mengingati fakta dan informasi penting mengenai subjek yang dipelajari semasa membuat ulang kaji. Berbanding dahulu yang saya disebabkan tidak membuat ulang kaji dengan baik, saya tidak dapat mengingati secara lebih mendalam mengenai fakta-fakta penting mengenai subjek. Malahan saya juga dapat menjelaskan kepada rakan-rakan lain yang tidak memahami semasa menghadapi masalah dalam membuat soalan latihan, sebab mengambil inisiatif untuk membuat soalan latihan yang tambahan selain diberi oleh pensyarah, dan membaca sumber bahan bacaan yang tambahan selain nota-nota yang diberi oleh pensyarah dan buku teks, dan juga menanya pensyarah jika saya tidak memahami kandungan subjek tersebut. Oleh itu, melalui strategi penyelesaian masalah tersebut, saya dapat membuat persediaan yang lebih baik, iaitu membuat ulang kaji dengan lebih efektif berbanding pada dahulu, iaitu hanya 50% membuat ulang kaji dengan baik,
dan juga mampu menghadapi peperiksaan dengan lebih berkeyakinan. Sekian, terima kasih.